Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 11 Januari akhir 14 Januari bersama saya Adik Masyarum dan berikut tajuk utama malam ini. Mencuri untuk beli dadah bukan ubat untuk atuk. Juga doktor jual sijil vaksin diriman kembali. Datuk kepada remaja mencuri tabung masjid dan dimandikan ala jenazah mendedahkan beliau yang menyarankan kepada ahli jawatankuasa AJK Masjid Al-Islahiyah Kuang supaya membuat laporan polis ke atas cucunya itu. Pemetik Malaysia Gazette Rosli Siddiq 65 tahun berkata ini kerana beliau ingin memberi pengajaran kepada cucunya Daniel Iskandar Muhammad Nasir 19 tahun supaya menjadi orang berguna pada masa depan. Malah katanya beliau tidak ingin apa yang terjadi terhadap keluarganya gara-gara sikap negatif Daniel Iskandar sebelum ini akan menimpa orang lain. Tambahnya, Daniel Iskandar merupakan remaja yang bermasalah dan dia tidak sanggup menjaganya kerana tindakan yang tidak boleh dikawal lagi dan agresif. Katanya kemungkinan besar dan dikhawatiri remaja tersebut ada mengambil benda terlarang dan baru terjebak jadi penagih kerana sering melakukan tindakan luar dugaan. Sementara itu, seorang AJK Masjid Muhammad Ayub Han Halil yang memandikan remaja tersebut dengan menjirus air mengikut prosedur mandi jenazah berkata beliau melakukan tindakan itu kerana Daniel berada dalam keadaan hayal dan lalok ketika ditangkap. Jelas beliau, mandi ala jenazah itu dibuat termasuk meletakkan kapur barus bagi memberi kesegaran kepada remaja yang mencuri tabung masjid itu untuk berada dalam keadaan normal. Tiada unsur-unsur penderaan, malah tiada luka dan lebam baru. Sementara itu, polis mengesahkan remaja lelaki yang mencuri tabung masjid kononnya mendakwa hendak membeli ubat untuk datuknya adalah tidak benar. Sebaliknya, suspek hendak mendapatkan bekalan dadah. Ketua Polis Sungai Buloh, Superintenden Syafaatun Abu Bakar berkata, remaja itu dipercayai terbabit kegiatan dadah sejak setahun lalu. Semalam, Mahkamah Magistrate Selayang menjatuhkan hukuman penjara 10 hari dan denda RM4,000 terhadap remaja itu. Daniel Iskandar mengaku bersalah cuba mencuri tabung Masjid Al-Islahiyah dengan mengheret dan menyerutkan tabung itu di dalam bilik mandi jenazah di masjid berkenaan di Kuang, Rawang pada jam 11.28 malam Sabtu lalu. Sebelum itu, Peguam Azman Abdullah yang mewakili Daniel memohon hukuman berbentuk pengajaran dengan alasan ini adalah kesalahan kali pertama anak guamnya serta dia sudah insaf. Anak guamnya dikatakan sudah memohon maaf kepada mahkamah dan pihak masjid manakala alasannya mencuri kerana memerlukan duit untuk membeli ubat datuknya yang menghidap penyakit kencing manis. Sementara itu, video tular remaja terbabit sebelum ini mendapat reaksi berbeza daripada pelbagai pihak. Bagi pengarah Institut Fatwa dan Halal IFAH Universiti Sains Islam Malaysia USIM, Profesor Dr. Irwan Muhammad Subri, meskipun perbuatan mencuri itu salah, namun masyarakat dinasihatkan agar tidak mengambil sebarang tindakan melulu dan lebih baik perkara itu diserahkan kepada pihak berkuasa bagi menjalankan siasatan. Jadi kalau kita melihat dari aspek perbuatan ataupun mencuri itu memang salah dari segi undang-undang dan juga dari segi hukum fiqahnya. Namun kita sebagai masyarakat tidak boleh sewenang-wenangnya mengambil tindakan sendiri kerana lebih baik kita menyerahkan sahaja kepada pihak berkuasa iaitu pihak polis lah untuk mengambil tindakan lanjut. Kerana kita bimbang apa-apa tindakan yang kita buat dan boleh mendatangkan kecederaan contohnya malah kematian akibat perbuatan kita, maka kita pula yang akan dipertanggungjawabkan. Rata-rata pandangan di media sosial juga menyarankan perkara sama apatah lagi tindakan itu tidak sepatutnya dirakam dan diviralkan. Meskipun niat asalnya baik iaitu ingin memberi pengajaran, namun ia jangan sampai mengaibkan pelaku dan keluarganya.
Doktor klinik swasta yang sebelum ini didakwa menjual sijil vaksinasi COVID-19 tanpa suntikan di Terengganu diriman semula selama 2 hari bermula hari ini. Riman sehingga esok terhadap doktor lelaki berusia 51 tahun itu bagi membolehkan siasatan lanjut mengikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan dijalankan. Suspek tiba di Mahkamah Marang kira-kira jam 9.40 pagi tadi. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Terengganu, Superintenden M. Zamri Mahmud ketika dihubungi berkata, tahanan reman itu dibuat selepas doktor itu didakwa menerima bayaran untuk membekalkan sijil vaksinasi COVID-19 tanpa perlu melakukan suntikan sebenar dengan kadar bayaran tertentu namun gagal menyediakan sijil berkenaan untuk pelanggannya. Katanya laporan ke atas doktor itu melibatkan pengadu yang menggunakan perkhidmatannya telah membuat bayaran sebanyak RM450 dijanjikan dalam masa 14 hari status di dalam MySejahtera mereka sebagai penerima vaksin. Namun status mereka tidak bertukar. Sehubungan itu, doktor tersebut telah ditahan semula oleh pihak polis pada pukul 12.30 hari semalam. Pada Sabtu lepas, doktor yang mendakwa dirinya anti-vaksin itu ditahan selepas disyaki mengeluarkan sijil vaksin COVID-19 tanpa suntikan dan telah dibebaskan dengan jaminan polis semalam. Ketua Polis Terengganu Datuk Rohaimi Mat Isa sebelum ini berkata, siasatan awal mendapati seramai 1,900 individu berurusan dengan klinik berkenaan untuk tujuan vaksinasi. Namun daripada jumlah itu, pihaknya masih menyiasat jumlah sebenar individu yang mendapat sijil vaksinasi tanpa suntikan itu. Doktor berkenaan dipercayai mengenakan bayaran antara RM400 hingga RM600 kepada individu yang berhasrat mendapatkan sijil vaksinasi tanpa melakukan suntikan yang sebenar. Hampir 9 juta dos penggalak diberikan setakat 11.59 malam semalam. Menteri Kesihatan Khadijah Meriah Abu Bakar menjangkakan jumlah itu akan melepasi 10 juta minggu depan kerana kerajaan sedang meningkatkan usaha menggalakkan lebih ramai individu mendapatkan suntikan dos penggalak. Katanya hasil daripada program dos penggalak dipercepatkan ditambah dengan prosedur operasi standard SOP, kapasiti hospital kekal terkawal walaupun terdapat lonjakan kes import Omicron. Mengambil contoh Sarawak, Khairi berkata negeri itu merekodkan kes harian melebihi 3,000 sebelum memulakan program suntikan dos penggalak pada Oktober lalu. Tambahnya, kes harian kini sudah menurun kepada 2 angka dengan setiap penunjuk turun melebihi 90% sejak September. Minggu lalu, Khairi Jamaluddin berkata 4 pusat pemberian vaksin PPV COVID-19 mega di Lembah Kelang akan mula beroperasi esok untuk menawarkan suntikan dos penggalak dalam usaha meningkatkan kadar pengambilan bagi dos ketiga itu. 4 PPV mega itu adalah PPV Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur WTC, PPV Aziata Arena Bukit Jalil, PPV Pusat Konvensyen IDC Shah Alam dan PPV Soka Gakal Kelang. Bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin menafikan dakwaan menyatakan beliau tidak mendapat suntikan vaksin COVID-19 dan meninggal kokol meningitis ketika mengerjakan ibadah umrah pada Mac tahun lalu. Pegawai khas beliau Muhammad Naim Mahmud berkata Tan Sri Muhyiddin dan semua delegasi menerima suntikan dos pertama vaksin COVID-19 sebelum berangkat ke Arab Saudi dan menerima suntikan kedua vaksin sekembali ke tanah air, manakala vaksin meningokokal meningitis tidak diwajibkan. Dakwaan terhadap Tan Sri Muhyiddin dan delegasi itu dibangkitkan seorang individu dikenali sebagai Ustaz Abu Syafiq dalam media sosial yang tampil membuat pengakuan menjelaskan dirinya adalah individu membawa jemaah tidak divaksin ke Tanah Suci dan mengaku dirinya tidak divaksin. Susulan penafian ini, individu terbabit menerusi laman sosialnya mendakwa beliau menedahkan bekas Perdana Menteri itu tidak mendapat suntikan meningokokal meningitis, bukan vaksin COVID-19. Mengulas lanjut, Muhammad Naim menjelaskan lawatan kerja rasmi Tan Sri Muhyiddin sebagai Perdana Menteri ke-8 ke Arab Saudi diadakan atas undangan Kerajaan Arab Saudi dan tertakluk kepada prosedur operasi standard SOP yang ketat. Ini termasuk melakukan ujian PCR sebelum, semasa dan selepas lawatan. Hasil ujian PCR mendapati semua delegasi negatif COVID-19. Pergerakan delegasi di Arab Saudi juga dikawal ketat pihak berkuasa negara itu dalam satu gelembung perjalanan ditetapkan. Cuaca panas melanda Kedah sejak seminggu lalu mengakibatkan kawasan seluas 1 ekar di hutan simpanan Gunung Inas dekat Kupang, Baling terbakar.
Unit udara bomba baling terpaksa menggunakan teknik water bombing untuk memadam kebakaran tersebut yang berpunca dari puncak bukit dan meribak ke bawah bukit. Laluan sukar untuk ke puncak serta cuaca panas terik memaksa anggota penyelamat berjalan kaki sejauh 3 km untuk bergerak ke puncak bagi memadam api daripada merebak. Bomba turut meminta bantuan Ranger Jabatan Perhutanan serta Majlis Daerah Baling MDB untuk memantau api daripada merebak ke kawasan lain. Sehingga petang tadi, punca utama api berjaya dipadamkan dan operasi pemadaman berjalan lancar. Manakala kerja-kerja overhaul sedang dilakukan untuk memastikan tiada lagi bara api yang boleh menyebabkan kebakaran semula. Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM Kelantan berjaya merampas hampir 4 kilogram mercun seludup bernilai lebih RM130,000 dalam serbuan gudang di kampung atas pinggir Tendung, Pasir Mas. Turut ditahan seorang lelaki warga tempatan berusia 40-an disyakiti babit dalam penyeludupan mercun jenis bola dan CN4002 terbabit. Modus operandi yang digunakan adalah membawa masuk barang-barang tersebut melalui sempadan dari South Island. Mereka akan menggunakan khidmat penyeludup dengan membawa masuk mercun-mercun tersebut melalui Sungai Golok secara berperingkat. Mercun-mercun tersebut ini akan dikumpulkan dan disembunyikan di satu tempat bagi memastikan pergerakan mereka selamat sebelum dibawa ke Johor Bahru hasil siasatan kita untuk diedak dalam pasaran tempatan. Serbuan hasil intipan dan maklumat pasukan operasi cawangan penguatkuasaan rantau panjang itu telah menemui 600 guni mercun bola dan 15 kotak mercun CN4002 disimpan di dalam gudang berkenaan. Ia dipercayai diseludup dari Thailand untuk pasaran selatan tanah air sempena sambutan Tahun Baru Cina pada awal Februari depan. Lokasi transit yang diserbu juga menjadi stor simpanan ayam sejuk beku sebelum ini. Suspek turut mengakui menerima upah RM500 untuk penyimpanan mercun selain turut disyaki terbabit dengan sindiket penyeludupan. Kes disiasat di bawah Seksyen 135 Fasal 1-D Akta Kastam 1967. Penyu makan plastik 5 mati dalam sebulan. Bertemu kembali. Bantuan awal persekolahan BAP berjumlah RM150 bagi sesi persekolahan 2022-2023 akan diberikan mulai Isnin ini. Kementerian Pendidikan KPM memaklumkan murid tahun 1 hingga tingkatan 4 dalam kalangan isi rumah berpendapatan RM3,000 ke bawah yang sedang dalam sesi persekolahan 2021-2022 layak untuk menerima bantuan itu. Bagi murid tahun 1 yang akan mula mendaftar masuk sekolah pada 21 Mac depan, pemberian BAP akan dilaksanakan selepas selesai proses pendaftaran. Sesi persekolahan tahun 2022-2023, kerajaan bersetuju meningkatkan kadar BAP kepada RM150 untuk seorang murid berbanding 100 sebelum ini. Manfaat bantuan ini akan diterima 3 juta penerima BAP dalam kalangan isi rumah berpendapatan RM3,000 ke bawah. Pemberian dibuat secara tunai atau dikredit ke akaun bank bagi murid yang mempunyai akaun bank. Bagi pemberian secara tunai, pengagihan akan dilaksanakan di sekolah mengikut prosedur operasi standard SOP yang dikeluarkan oleh Majlis Keselamatan Negara dan Kementerian Kesihatan. Lebih 11,000 tenaga pengajar Tabika Jabatan Kemajuan Masyarakat Kemas bakal dinaik taraf kelayakan mereka daripada kelulusan diploma kepada ijazah sarjana muda. Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Seri Mahathir Khalid berkata cadangan itu akan dikemukakan kepada pihak kerajaan dalam usaha menambah baik sistem pendidikan sedia ada. Tadika lain sudah ada ijazah. Jadi sudah sampai masanya Kemas juga kita nak tingkatkan daripada diploma kepada ijazah. Kalau di sekolah Kementerian Pendidikan tadika ijazah. You pergi ke private tadika bukan saja ijazah, malah ada yang ada master degree. So maknanya Kemas juga nak dipertingkatkan.
Katanya penambahbaikan itu akan dibuat secara berperingkat dan sedang diselaras oleh kementeriannya daripada aspek kewangan dan perjawatan. Langkah itu bertujuan meningkatkan profesionalisme tenaga pendidik dan menjamin kualiti pendidikan awal kanak-kanak selari dengan peredaran semasa dan kemajuan teknologi. Dalam perkembangan lain, pendidikan teknikal dan latihan vocational TVET juga akan ditambah baik bagi menangani isu tadbir urus seperti pertindihan fungsi, skop dan kumpulan sasar dalam kalangan institusi ini. Beliau berkata demikian pada sidang media Majlis Amanat Tahun Baru 2022 KPLB di Putrajaya hari ini. 2 penyu agar ditemui mati terdampar di Pantai Batu Buruk dan Pantai Seberang Takir di Kuala Nerus. Pengarah Jabatan Perikanan Terengganu, Ruzaidi Mamat berkata, kedua-dua haiwan yang dianggarkan berumur 20 tahun itu bersaiz panjang kira-kira 1.3 meter dan lebar sekitar 0.65 meter. Katanya ciri-ciri fizikal kedua-dua penyu yang dijumpai hari ini adalah lebih kurang sama dengan berat kedua-duanya kira-kira 40 hingga 50 kg. Penemuan 2 bangkai penyu itu menjadikan 5 kes kematian spesies tersebut direkodkan dalam tempoh sebulan. Ia termasuk penemuan di Pantai Penunjuk dekat Kijal, Kemaman pada 3 Januari dan Pelabuhan Cendering pada Rabu. Penyu apabila dia melihat plastik, dia mungkin memakan. Semalam kita dah tengok ada mati, dia makan dan mati. Jadi itulah saya menggesalah agar masyarakat kita terdidiklah untuk lebih berdisiplin lah. Janganlah sekali-kali membuang sampah, terutamanya plastik, ke dalam sungai ataupun ke dalam laut. Tambah Ruzaidi, kedua-dua bangkai tersebut ditanam di kawasan berhampiran ia dijumpai dan dipercayai kedua-dua penyu yang ditemui hari ini mati akibat lemas ekoran tersangkut pada pukat tunda. Semalam pihaknya turut menerima kes seekor anak penyu agar yang ditemukan mati dipercayai akibat termakan plastik di pantai Pulau Kerengga di Marang. Ruzaidi menyeru kepada semua pengusaha pukat tunda supaya memasang peranti penyisih penyu pada peralatan mereka seperti yang ditetapkan oleh Jabatan Perikanan sebagai syarat untuk mereka mengendalikan pukat tunda. Sepanjang tahun lepas, 51 kes kematian penyu dicatatkan oleh pihaknya dan majoriti melibatkan spesies penyu agar. Orang ramai diminta segera menghubungi hotline Fishcom di talian tertera yang beroperasi 24 jam sekiranya menemukan penyu hidup atau mati terdampar di pantai. Tiga train terbalik, 9 maut. Bertemu kembali.
Peneraju pakej percutian lengkap ke Turki, Noh Travel and Tours terus sasar jualan memberangsangkan pada 2022. Ia dipacu dengan pelbagai diskaun dan kemudahan menarik ditawarkan kepada pelanggan. Pengarah urusannya Abdul Halim Ali Umar yang berpengalaman lebih 11 tahun berkata promosi pakej menarik ini sah sehingga 28 Januari ini dan terhad kepada 99 orang pelanggan terawal sahaja. Penerbangan yang seterusnya, kami sedang adakan promosi hingga 28 Januari di mana kami berikan nilai diskaun sebanyak RM900. Yang pertama, insurans percuma COVID yang bernilai RM600,000, rebate diskaun RM200, upgrade hotel 5 bintang untuk keseluruhan kita punya trip ni. Menurutnya lagi, pakej ini terhad bagi perjalanan pada bulan Mei ke atas sahaja berikutan penerbangan sebelum ini penuh ditempah pelanggan. Tambahnya, perjalanan percutian 9 hari 7 malam ini akan menggunakan penerbangan premium melalui syarikat penerbangan Qatar dan Emirates. Selain itu, katanya setiap pelanggan akan berpeluang menaiki balon udara panas secara percuma di Pamukkale, Turki. Beliau ditemui di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA malam tadi bagi pelepasan kumpulan pertama penerbangan ke Turki yang disertai 32 pelanggannya. Orang ramai yang berminat untuk menyertai percutian ke Turki boleh menghubungi Noh Travel and Tours yang tertera. Syarikat pengeluar minuman tambahan dan kosmetik FR Kasih Marketing sentiasa komited dalam memastikan produk keluarannya selamat dan bebas daripada kandungan memudaratkan. Bagi tujuan itu, syarikat berkenaan menjalin kerjasama dengan Global Health Tech yang bertindak sebagai badan penyelidik. Ia dalam masa sama dapat meningkatkan kepercayaan pengguna terhadap produk keluarannya. Pengarah urusan FR Kasih Marketing Muhammad Faizul Rohban Ahmad turut mengambil berat soal halal terutama dari sudut bahan pembuatannya serta penghilangan. Dan segala masalah ataupun segala produk yang kami ingin lakukan hanya akan dirujukkan di bawah satu lab ini sahaja, yang mana ia akan memberikan segala tunjuk ajar dan juga kandungan-kandungan produk ini supaya selamat dan juga halal. Kepada kami hari ini, kami menyediakan satu platform produk yang selamat dan juga halal supaya anda boleh gunakan tanpa was-was dan tidak meragukan. Jelasnya memorandum yang dimeterai bersama Global Health Tech dapat memberi nilai tambah kepada produk malah mampu menembusi pasaran luar negara. Jika kita ada membuat produk dan ada certification dari badan-badan tertentu seperti yang dibuat hari antara Global Health Tech dan FR Kasih, dan dia menampakkan bahawa mereka ini begitu yakin untuk menghasilkan produk yang selamat. Produk Beauty Kasih turut diuji secara klinikal bagi memastikan penggunaannya selamat dan diyakini. Jadi kami dari sudut mama ini kami akan memastikan pertama halalan, itu tidak ada sumber khinzir dan tidak ada sumber arak. Yang kedua thayyiban, maksudnya selamat dimakan ataupun diminum ataupun diguna. Dan yang ketiga adalah etik. Apabila diklaim sebagai produk yang ada satu klaim bahawa itulah benefitnya dan pengguna yang membelinya mendapat benefit tersebut. Antara produk keluaran FR Kasih Marketing ialah Arjuna Kasih, Beauty Kasih dan Kasih Skincare. Baru-baru ini Muhammad Faizul Rohban menerima anugerah Best Man Halal Beauty menerusi Nona Superhero Award bagi mengiktiraf pencapaian dan prestasinya. Untuk maklumat lanjut berhubung produk Beauty Kasih, hubungi talian tertera atau layari Instagram dan Facebook Kasih HQ. Sekurang-kurangnya 9 maut manakala 45 penumpang lain cedera dalam menahas kereta api di wilayah Jalpaiguri, India. Insiden itu berlaku selepas 12 gerabak tergelincir dari landasan dan menyebabkan 3 daripadanya terbalik. Media tempatan melaporkan nahas berlaku ketika kereta api terbabit dalam perjalanan dari negeri Assam menuju bandar Guwahati di negeri Rajasthan. Kegelinciran tersebut menyebabkan 2 gerabak bertindih sesama sendiri dan menyukarkan proses menyelamatkan mangsa terperangkap. Bagaimanapun, menurut jurucakap Kementerian Kereta Api Rajiv Jain, kerja menyelamat telah selesai dan landasan sedang dibersihkan untuk memulihkan perkhidmatan kereta api di wilayah tersebut. Menurut Pegawai Kanan Kereta Api Gunit Kaur, kerajaan India akan menyediakan pampasan kepada keluarga si mati dan mangsa cedera. Punca kemalangan sedang disiasat.
Dua komando Israel terbunuh secara tidak sengaja selepas ditembak tentera Zionis. Kejadian berlaku ketika bangsa membuat rondaan di sekitar pengkalan di tebing barat yang diduduki. Difahamkan kejadian berlaku sekitar jam 11 malam tadi waktu tempatan ketika mereka didakwa sedang melakukan rondaan di kawasan latihan. Tidak lama kemudian kedengaran tembakan amaran selepas pasukan tentera Zionis mengesyaki ada musuh cuba menceroboh. Dua pegawai yang disangka musuh itu kemudian ditembak oleh seorang tentera Israel sendiri tanpa menyedari mereka adalah rakan sepasukannya. Menteri Pertahanan Israel Benny Gantz mengesahkan insiden itu dan mahu siasatan dilakukan segera. Terdahulu, komando itu dilapor telah menamatkan latihan tentera di zon menembak pengkalan Nabi Musa. Dalam pada itu, Ketua Division ke-98 Komando Pusat Brigadier General Ofer Winter berkata, kejadian itu bukan insiden yang berlaku semasa latihan. Seorang pekerja kilang bernasib baik apabila sebuah lift terhempas betul-betul sejurus dia melangkah keluar. Sebelum itu, lelaki berkenaan dilihat mengheret troli yang membawa barang ke dalam lift berkenaan sebelum keluar semula. Rakaman detik cemas itu diambil di bandar Taizhou, wilayah Zhejiang, China. Pekerja itu terkejut dan tergamam selepas lift dinaikinya menjunam ke tanah. Dia kemudiannya bergegas menjauhinya sebelum didatangi rakan sekerja. Pekerja tersebut tidak mengalami sebarang kecederaan. Lift tersebut telah ditutup dan punca kejadian masih disiasat. Kemboja melancarkan pemberian vaksin dos penggalak keempat terhadap kumpulan sasaran di ibu negara Phnom Penh susulan penularan varian Omicron yang melibatkan pemimpin kerajaan, doktor, pegawai kerajaan, pihak berkuasa tempatan dan warga emas serta kaki tangan. Turut tersenarai dalam kumpulan sasaran ialah tentera dan polis, kedutaan serta organisasi kebangsaan dan antarabangsa, wartawan dan selebriti. Langkah itu menurut Perdana Menterinya Hun Sen dapat mengekang penularan di samping langkah pencegahan lain seperti pemakaian pelitup muka dan mengekalkan jarak fizikal 1.5 meter. Setakat hari ini, negara Asia Tenggara itu mengesahkan 10 kes baharu jangkitan COVID-19 membabitkan varian Omicron dengan 6 kes tempatan dan 4 lagi merupakan kes import. Sejak wabak melanda, Kemboja merekodkan 120,728 kes dengan 3,015 kematian, manakala 117,072 pesakit pulih. Sementara itu, Kementerian Kesihatan Sepanyol turut menyediakan dos keempat vaksin COVID-19 dengan mengutamakan golongan rentan. Vaksin itu akan diberikan 5 bulan selepas suntikan dos ketiga. Sepanyol merupakan antara negara yang mendahului kadar vaksinasi di peringkat global dengan 90.5% daripada populasinya telah menerima imunisasi. Selepas ini, segmen BA Niaga. Bertemu kembali. Susu vitamin C putih jelita keluaran syarikat Kakak High Kitty Global buka peluang kepada rakyat Malaysia untuk menjadi ejen dan stokis bagi menjana pendapatan, khususnya kepada mereka yang terkesan dengan banjir dan pandemik COVID-19 yang belum berkesudahan untuk bangkit semula menjadi usahawan yang lebih berjaya. Menurut pengasasnya, Kakak High Kitty Global, peluang itu turut dibuka buat rakyat Brunei, Indonesia dan Singapura. Kali ini kami di HQ ada sediakan reward untuk semua ejen stoki kami. Yang paling best lagi, kami ada sediakan reward nombor 1 iaitu kereta 4x4 untuk target tahun ini 2022. Target kami untuk membantu semua jadi usahawan yang berjaya. Susu vitamin C putih jelita yang telah bertapak 3 tahun di pasaran ini mendapat permintaan tinggi daripada orang ramai kerana keunikan ramuannya yang berasaskan kolagen, vitamin C, susu yogurt, susu asli bermutu, buah strawberry, delima dan astaxanthin. Untuk kesan lebih cepat, susu vitamin C putih jelita sangat bagus diambil di waktu pagi, malam sebelum tidur dan pagi sebelum gosok gigi. Putih jelita juga adalah susu yang berasaskan vitamin C
yang sangat bagus diambil di semua peringkat umur, lelaki dan wanita. Susu putih jelita turut mendapat kelulusan daripada Kementerian Kesihatan selamat diambil untuk semua peringkat umur seawal 2 tahun. Selain itu, syarikat Kakak Hai Kitty Global turut menawarkan produk sabun pencuci wanita Mak Anak 12. Kerajaan komited dalam penambahbaikan dalam memberi bantuan kepada keluarga Malaysia yang terkesan banjir. Setakat 1 Januari 2022, 20,000 ketua isi rumah telah menerima bantuan sebanyak RM1,000. Itu sekian berita Al-Hijrah. Jangan lupa saksikan Globe Al-Hijrah Arab 8.45 malam ini bersama penyampai Nur Zatil Husna Zahrul Lail, dan layari alhijrahnews.com untuk lagi laporan-laporan menarik dan artikel eksklusif. Saya Eka Masyarum. Assalamualaikum dan selamat malam.